Salam sejahtera. Rupa-rupanya ini case SPRM menahan reman 4 pegawai Ismail Sabri Yaakob. Malaysia digemparkan hari ini dengan penahanan 4 pegawai Ismail Sabri Yaakob, dan yang lebih menarik, di media sosial mula berdebat apa kes sehingga 4 pegawai Ismail Sabri Yaakob ini ditahan, direman oleh SPRM. Apa pula projek, apa pula kes, kata mereka. Kalau dalam pemerintahan Muhyiddin Yassin, kes yang paling panas melibatkan SPRM ialah kes Jana Wibawa. Dalam kes-kes itu, beberapa orang pemimpin telah pun masuk dalam kluster mahkamah, termasuklah Muhyiddin Yassin. Kali ini pula, apa pula kes, apa pula projek yang terlibat. Rupa-rupanya, dalam laporan di Malaysia kini, SPRM mereman 4 pegawai Ismail Sabri Yaakob kerana kes keluarga Malaysia. Aduh, dalam pimpinan Muhyiddin ada Jana Wibawa. Dalam pimpinan Ismail Sabri Yaakob pula ada keluarga Malaysia. Menjadi tanda tanya atau menjadi pemikiran sekarang ialah bila waktunya UMNO dan Barisan Nasional bakal bangkit semula. Kerana disangka Ismail Sabri Yaakob boleh membangkitkan semula keyakinan rakyat dalam undi PRU 16 nanti terhadap UMNO Barisan Nasional dengan bersihnya pimpinannya. Namun demikian, jangkaan itu kini mula meleset apabila ada netizen mula mengaitkan semula, kalau macam beginilah Barisan Nasional, kata mereka, sampai bilalah UMNO akan menjadi dominan sekali lagi. Rupa-rupanya ia berkait dengan kes keluarga Malaysia. 4 pegawai Ismail Sabri Yaakob dilaporkan ditahan SPRM dalam siasatan rasuah berhubung kontrak berkaitan kegiatan promosi konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan bekas Perdana Menteri itu pada Ogos tahun 2021. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan penahanan berkenaan kepada Malaysia kini hari ini. Azam secara ringkas turut mengesahkan penahanan berkenaan berhubung siasatan kempen keluarga Malaysia. Terdahulu, Harian Metro yang memetik sumber melaporkan SPRM mendapat perintah reman ke atas 4 pegawai berkenaan di Mahkamah Putrajaya semalam. Menurut sumber laporan itu, perintah reman berkenaan dikeluarkan Magistrate Irza Zulaika untuk 5 hari bermula Jumaat lalu untuk 3 individu, manakala seorang lagi direman 3 hari dan dibebaskan hari ini. Azam mengesahkan kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta SPRM. Kami memohon supaya pihak SPRM diberikan ruang untuk menjalankan siasatan tanpa sebarang spekulasi, katanya dipetik sebagai berkata. Seksyen berkenaan menyentuh mengenai kesalahan meminta atau menerima rasuah yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Tahun lepas, SPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Ismail Sabri dengan memfokuskan kepada projek tertentu semasa ahli Parlimen Berai itu memegang jawatan Perdana Menteri. Sumber mendakwa, terdapat dakwaan rasuah dalam kontrak yang dikaitkan dengan mempromosikan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Ismail Sabri ketika menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara sekalian, isu tentang kes ini memang menjadi panas. Beberapa komen netizen di ruangan Malaysia kini kata, semua pun nak sakau, semua pun nak terlibat sakau, semua pun sakau, semua sakau, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda pula. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat isu penemuan wang tunai oleh SPRM dan penahanan 4 pegawai Ismail Sabri, ini
Kenyataan Anwar Ibrahim yang menggemparkan seluruh Malaysia terutamanya parlimen. Kata Anwar, kerajaan tak pernah paksa pembangkang sokong Perdana Menteri kalau nak peruntukan. Isu peruntukan ini masih ditunggang oleh pembangkang. Sudah tunggang peruntukan, sudah tunggang agama, sudah tunggang kaum, kini tunggang bahasa pula, kata netizen dalam media sosial. Terkini Anwar kata kerajaan tidak pernah meletakkan sebarang syarat yang memaksa pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri jika mahu mendapatkan peruntukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, belum apa-apa beliau sudah dituduh dengan dakwaan sedemikian walhal ianya tidak berlaku. Mereka belum apa-apa pun sudah tuduh kita paksa sokong Perdana Menteri. Kita tidak ada langsung syarat-syarat yang dikemukakan. Katanya pada sidang media Permukiman Jemaah Menteri Kerajaan Madani 2025 semalam. Anwar berkata sudah 2 tahun ahli parlimen Perbankan berdolak-dalih mengenai isu peruntukan, sedangkan kerajaan sudah pun membuka ruang perbincangan untuk mereka. Seperti kita tahu, sudah 2 tahun lebih dia berdolak-dalik. Kita tidak ada masalah, kita dah beri ruang, ujar Anwar. Beliau mengulangi nasihatnya supaya berbincang bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berhubung peruntukan itu. Anwar berkata perbincangan sedemikian bukanlah perkara baru, malah beliau sendiri semasa Pakatan Harapan menjadi pembangkang pernah berbincang dengan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi saudara, sebenarnya bukan Anwar Ibrahim, bukan kerajaan yang bermasalah dalam peruntukan itu, tetapi yang bermasalah ialah pembangkang. Mereka tak mahu berbincang. Kenapa? Hairan. Sebab mereka sebenarnya mungkin masih mempunyai niat untuk menebuk atap di tengah jalan. Kalau betul mereka tak berniat menebuk di tengah jalan, mereka pasti sudah menerima peruntukan itu dan tidak akan mengganggu gugat kerajaan ini sampailah PRU 16. Dan MOU itu boleh ditandatangani segera. Masih ingat semasa zaman Ismail Sabri Yaakob, Anwar Ibrahim bersama pembangkang waktu itu membuat MOU dengan Ismail Sabri Yaakob. Apa yang terjadi? Kerajaan pada waktu itu sangat stabil sebab pembangkang tiada niat untuk menebuk atap di tengah jalan, menumbangkan kerajaan di tengah jalan. Hanya orang yang ada niat menumbangkan kerajaan di tengah jalan yang tak mahu menandatangani MOU. Itulah sebabnya mungkin Perikatan Nasional Pembangkang tidak mahu menandatangani MOU. Mereka sentiasa mahu peluang demi peluang. Silap-silap hari bulan, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 2027 baru mereka mahu tandatangani MOU. Yang mana tiada peluang lagi mereka untuk menebuk atap. Yang bermasalah itu ialah pembangkang. Anwar sudah beri laluan. Bahkan Anwar Ibrahim memberikan contoh. Sewaktu Pakatan Harapan menjadi pembangkang, mereka sanggup menandatangani MOU. MOU itu memberikan kestabilan kepimpinan pada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Lihatlah betapa mudahnya beliau memimpin pada waktu itu. Kerana pembangkang tidak kacau. Pembangkang hanya memberi cadangan, sumbang saran membangunkan negara, bukannya menyumbang, bukannya sumbang untuk menumbangkan kerajaan. Waktu itu kita lihat negara ke arah yang sangat stabil. Malangnya Ismail Sabri Yaakob terpaksa turun daripada Perdana Menteri kerana Barisan Nasional tidak mampu menjadi dominan. Saudara, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.